Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okey, kita sedang berada dalam pada minggu yang kedua. So ada lagi 12 minggu untuk akhir semester ni, semester 1 dan untuk final exam. Okey, turun tangan lah. Nak pegang. Nak tangan lama-lama. 3 orang. Okey, kita baru minggu yang kedua. Okey, tak lama lagi untuk exam ni. Dan insyaAllah pada minggu ni kita boleh habis bab 1. Hari ni kelas awak saya akan habiskan sampai topik sampai tajuk angkut venue. Itu mungkin masih dalam sejam lebih. Kemudian pada hari esok kita habiskan bab 1 dan akan masuk pada topik yang kedua. Okey. Saya share nota. Siapa yang dah dapat buku boleh buka muka surat berapa ni? Muka surat 9. Okay. Saya akan agak laju sikit hari ini. Okay. Okay, baiklah. Kita berhenti hari itu sampai dekat perbandingan antara consistency dengan accuracy. Okay, sekarang ni kita masuk pada sensitivity of measuring instrument. Okay. Sensitivity bermaksud kalau macam kita letakkan pada seseorang, sensitif itu ialah dia mudah terasa, mudah ni lah. Cakap sikit tak boleh, tersinggung sikit tak boleh, dia sensitif. Tapi kita sekarang ni mencerita pada sensitivity pada measurement instrument, maknanya peralatan pengukuran, sensitivity dia. Apakah maksud sensitivity? Maksud dia ialah ability to detect a small change. Kebolehan untuk mengesan sebarang perubahan kecil. Okey. Okay, saya ambil contoh macam ni lah. Satu timbang scale katakan timbang dekat kedai yang kalau timbang ubi ke bawang ke apa sebagainya, kalau letak 3-4 biji katakan sekilo. Okey. Maknanya kalau awak letaklah lagi katakan sebiji kacang hijau contoh dia. Meter timbang tersebut tidak bergerak, hampir tidak bergerak lah pasal dia terlalu kecil. Tetapi saya nak comparekan dengan satu penimbang dipanggil penimbang kedai emas kan, timbang emas sebagainya. Okay. Kalau awak letak satu benda macam sebiji kacang tadi tu, ada perubahan bacaan dia. So kat situ kita nampak ada sensitivity pada peralatan pengukuran tersebut berbeza. Timbang kilo, okay, ataupun timbang orang kan, awak letak awak berdiri atas scale tu, bathroom scale tu, bacaannya 73.54 katakan situ, tapi awak pegang katakan sebiji kacang ke apa ke tak ada banyak perbezaan berbanding dengan satu timbang katakan barang kemas tadi tu. Okey. Sebab apa benda ni macam emas ni 1 gram ada harga dia. Okay, 1 gram ada harga dia. So, dia mesti mempunyai sensitivity yang agak tinggi berbanding peralatan pengukuran lain. The smallest scale deviation of the measuring instrument is a measure of its sensitivity. Okay, maknanya semakin kecil dia punya skala tu, maknanya dia lebih sensitive. Generally, measurement of a large quantity does not require. Macam ni lah saya cakap tadi, untuk large quantity macam timbang bawang, timbang orang, timbang katakan tepung dan sebagainya, tidak memerlukan satu sensitivity yang tinggi lah. Okay. Kalau kita nak ukur benda yang kecil, okay, macam timbang rambut, okay, timbang apa benda-benda yang nipis, timbang kertas yang nipis ni, kita perlukan satu alat pengukuran yang memiliki sensitivity. Okay. Dan margin of error can be significant. Okay. Contoh kat sini kita ambil meter ruler, meter pengukur lah, macam 1 meter pembaris panjang tu. Kita tengok smaller scale division, maknanya jarak antara satu sengat dengan satu sengat tu. Okay. Satu sengat dalam pembaris tu adalah jarak dia 0.1 cm. Okay, ataupun 10 mm lah. Okay. 1 mm tu. Jadi 1 mm, jadi kalau kita baca pun, lebih kurang dapat 7.0 cm. Awak takkan dapat 7.0555. Okey, kita dapat 7.5, 7.6 dan sebagainya. Sebab apa?
jarak antara dua singkat ni, dua batang ni adalah 0.1. Pembaris ni kan. Okey, ada skala, tu ada halus. Okey, maksud saya yang ni lah. Jarak dekat sini tu antara dua batang tu, dua palang tu, jarak dia adalah 0.1. Manakala dua ni yang kita akan belajar pada hari ini adalah kita akan belajar vernier caliper dan micrometer pada hari esok. Vernier caliper pula jarak antara singkat dengan singkat tu adalah 0.01 cm. Okey, dia lagi ni lah, lagi sensitif. Okey, kalau kita ukur bacaan ni kita akan dapat 3.24 cm. Micrometer pula, okey, micrometer screw gauge ni dia lebih sensitif tinggi sebab apa, dia mampu mengukur sehingga jarak antara kedua-dua dia adalah 0.01 mm. 0.01 mm ataupun 0.001 cm. Dan boleh bacaan dalam unit. Kalau yang dua dalam bentuk unit sentimeter, yang ni dalam unit milimeter. Okey, milimeter. Okey, saya dapat. Okey, seterusnya kita masuk pada random error. Random adalah ralat rawak. Okey, ralat rawak dan juga systematic error. Apa maksud dia? All experimental uncertainty is due to either random error or systematic error. Kalau kita jalankan satu eksperimen, kita akan berhadapan dengan dua ni dah. Kita panggil random error dan systematic error. Apakah maksud error dia? Error is a different. Apa maksud error sendiri? Error ialah different between bacaan sebenar dengan physical quantity yang value obtained from the measurement. Katakan satu, kita dah tahu dah spek, katakan bahan tu, bacaan sebenar dia sekian-sekian. Actual magnitude. Okey. Tapi bacaan yang kita perolehi daripada kita ukur berbeza dengan bacaan sebenar. So kat situ berlakunya error. Okay, katakan awak beli satu bongkah kayu, satu bongkah besi yang berat dia 1 kilogram. Okay, satu bongkah dia 1 kilo. Okay, ini 1 kilo. Besi ni lah. Memang tepat, tapi bila awak timbangkan dia, okey, gunakan alat pengukuran dan awak cek sendiri tidak ada defect pada mana, tak ada lekuk ke, tak ada terkopik ke pada, memang betul 1 kilo dah ada macam sertifikat dia. Tapi bila kita timbang dia tak sampai. Sama ada 900 lebih ataupun terlebih. Jadi kat situ berlakunya error, satu ralat. Okey, ralat ni disebabkan kita peralatan dan persekitaran. Ada 3 jenis nanti kita tengok. Okay, since the actual magnitude is not known, the error, okay, kalau macam kita tak tahu nilai sebenar dia berapa. Okay, itu lain kita lah. Okay, jadi error pun kita tak boleh kenal pasti. Jadi yang boleh kenal pasti ni bila kita tahu nilai sebenar dia berapa, bila kita ukur dia, nilai dia tak sama dengan nilai yang sebenar. Mungkin kalau tak tahu nilai sebenar dia, itu kita tak boleh cakap kita dah ada error lah. Okay, so random error ada dua. Random error dalam rawak ni, dia terjadi, salah satu error yang bila terjadi bila observer. Observer ni adalah orang yang mengambil bacaan. Orang yang mengambil, katakan awak lah yang buat eksperimen, is reading the scale on the measurement. Okay, maknanya kita, masalah pada kita lah. Maknanya kita mengambil bacaan pada peralatan pengukuran tersebut. Masalahnya. Okay, reading obtained when the random error occur can be bigger or smaller. Maknanya bacaan yang kita ambil tu kemungkinan boleh besar nilai dia ataupun lebih kecil nilai dia daripada nilai yang sebenar. Dan ini boleh jadi sama ada dia positif ataupun negatif error. Kalau terlampau besar, okay, daripada sebenar tu ada something lah. So, kita akan kategorikan dia sebagai positif ataupun negatif error. Random error can be reduced dan ini boleh dikurangkan dengan kaedah macam mana? Taking the measurement of the physical quantities more than once. Ambil lebih pada sekali. Okay, saya dah bagi tahu dah yang pada minggu lepas. Katakan kita nak mengukur satu benda tu, ambil lebih pada seorang. Kalau nak lebih accurate, 1, 2, 3. Dan seorang tu akan mengambil lebih pada satu kali bacaan. Mungkin 3 bacaan, 4 bacaan. Kemudian kita akan taking the average. Okay, ambil nilai purata daripada bacaan tersebut. Dan untuk pembaca pertama, katakan ada 3 pembaca,
totalkan dia dan kita ambil average bagi 3. So kita akan dapat satu nilai yang very accurate lah. Okay, lebih tepat lagi. Okay, example of random error. Okay, apa contoh random error? Okay, yang pertama ialah parallax error. Okay, saya dah bagi tahu dah dengan kedudukan mata. Parallax error or error of measurement when the reading is taken from an unsuitable position relative to the scale. Maknanya bila observer taking the reading, ambil bacaan, okay, ataupun dia tengok pada beaker, tengok the level of the water ni air tersebut, okay, kedudukan mata dia tidak selari dengan paras air tersebut, water level tu. Okay, kalau kita tengok pada bawah ni, ini dah contoh parallax error lah. Yang sepatutnya ialah paras mata adalah selari dengan kedudukan air. So awak akan dapat senggat yang betul. Kalau kita tengok pada atas, okay, tengok atas pada ni, mata kita kemungkinan akan tengok pada skala yang di bawah pada paras air. Kalau tengok pada bawah pula, mungkin kita akan dapat bacaan yang tak sebenar lah. Okay, itu adalah parallax error. Okay, itu parallax error iaitu kedudukan observer ataupun mata membaca tu tak betul paras dia. Kemudian yang kedua ialah error in reading. Okay, salah baca lah. Kat situ tulis 0.1 tapi awak terbaca 0.2. Itu salah lah. Ini memang mistake yang tak sepatutnya lah. Okay, pandai kena faham cara nak membaca, cara nak mengukur dan sebagainya. Okay, banyak beza ni. Banyak beza. Okay, error due to change of temperature. Okay, error ralat yang berlaku disebabkan oleh perubahan suhu. Perubahan suhu. Okay, semasa kita jalankan eksperimen tu. Okay, yang kemudian yang keempat. Yang kedua, ini yang ketiga. Okay, yang keempat, error due to miscount. Salah kira. For example, when counting the number of the oscillation, okay, macam kita buat satu eksperimen pendulum. Okay. Okay, pergerakan kiri ke kanan sebagainya ni kita salah kira. Okay, error miscount. Ini pun satu error yang tak sepatutnya berlaku lah. Okay, yang benda ni boleh diubah. Yang ni boleh diubah. Kalau perubahan suhu ni kadang kita boleh ubah tapi agak peranan kita kecil lah sama suhu ni. Tapi kalau macam miscount ni, ini boleh perbaiki lagi. Okay, systematic error. Apa maksud systematic error? Ingat yang first error ialah random error and the second one is systematic error. Systematic error is an error in reading the scale. Okay, masa kita baca, when the residual quantity is being measured, it caused by disebabkan oleh instrumen, peralatan itu sendiri, observer, kita sendiri, and surrounding, persekitaran. Yang ketiga disebabkan oleh sistem error ialah instrumen, peralatan itu sendiri, observer, kita sendiri, and the surrounding, the persekitaran. Persekitaran banyak jenis yang kita nak kawal. Yang kita boleh kawal mungkin lebih observer lah. Instrumen ni based on kepada based on dia punya condition instrumen tu. Kalau kita boleh replace dengan a new one, okay, kita boleh tolak lah systematic error ni. Systematic error in the measurement of the physical quantity is always the same. Sama je. Maksudnya kalau kita gunakan pengukuran yang sama, kalau ada defect pada that instrumen tu, jadi bacaan kita hampir sama lah. Sebab benda tu memang dah ada error. Katakan saya ambil contoh di bahagian bawah ni, satu pembaris ni lah contoh dia. Pembaris ni, awak nak ambil gunakan skala bawah. Skala bawah ni, pembaris ni ada dia crack, patah. Okay, dia patah macam tu. Dia gigit ke apa ke. Jadi nak guna juga pembaris ni, so awak akan gunakan starting daripada paras ni lah. Okay, starting pada paras ni. So awak dah kehilangan kat sini barang berapa, kopen lain ni. Okay, katakan sini kita dah kekurangan sebanyak dalam 5. Okay, 5 mm lah, 0.5. Okay, 5 mm, 0.5. Dekat 5, 10. Okay, 5 cm lah. 5 cm contoh dia. So, kita dah kurang.
Jadi awak ambil pada skala yang kelima baru nak start ukur. Okay. Jadi dekat sini ada error. Errornya berapa awak kena tolak 5. Lepas tu kat sini bacaan ni 20. 20 kena tolak 5 sebab tu dia kena starting depan lagi. Okay, tolak 5 sebenarnya bacaan ni adalah 15 saja. 15 cm sahaja. Tapi disebabkan awak nak gunakan juga pembaris yang patah ni, sayang nak guna. So awak kena hadapi error ni lah. Itu sebab dia kata kat sini, the systematic error in the measurement of the physical quantities is always the same. Padahal awak ukur benda lain pun, awak kena tolak dengan 5 cm. Awak ukur katakan ini dalam straw. Awak ukur benda lain pun, always the same. Maknanya kena tolak 5 cm tu. Okay? Jelas Okay. The reading is always bigger than the value. Okay? Besarlah. Bacaan dia 20. Okay, bacaan dia 20. Padahal sebenarnya 15 saja. Dan the reading is always smaller. Okay, ada ketiganya. Yang ni kalau kita refer kepada angkut vernier dan juga micrometer screw gauge, kita akan dapati di mana dia lebih kurang. Okay, sebab apa? Disebabkan condition kemungkinan permukaan jaws tersebut ada sedikit haus kat situ. Okay, bila dia haus, dia akan terhakis. Okay, terhakis jadi dia punya tu ada kedudukan yang rapat. Okay. Okay, cause of systematic error. Okay, sebab dengan systematic error ni, apa dia? Pertama kita akan berlaku zero error after when the reading show the instrument is not zero. Okay, zero error akan berlaku apabila bacaan menunjukkan instrumen tersebut tidak menunjukkan kedudukan kosong ketika bacaan sebenarnya kosong. Contoh macam pembaris tadi lah. Sebenarnya kosong tapi kita terus baca pada 5 sebab apa dia punya skala dah patah. Tapi benda ni awak akan dapat lebih jelas lagi bila kita gunakan angkut vernier ataupun micrometer screw gauge. Mana kita rapatkan kedua-dua jaws tersebut, okay, spindle dengan tu, kita akan dapati dia tidak memberi bacaan 0.0 cm. Okay, kita akan tengok nanti. An error is caused when there are a flaw in the instrument. For example, the edge of the ruler which worn out causes an error. Okay, seperti ini dah. Pembaris tadi, okay, ada patah dan sebagainya, tapi saya nak gunakan juga pembaris tu, so akan berlaku error. Tapi error yang ini awak boleh kawal, boleh nampak, awak boleh kira sendiri kan, tak ada masalah. Okay. Error pada persekitaran surrounding tu, itu sekali kita nak control dia. And error is caused by the wrong assumption. Okay, anggapan yang salah lah, disebabkan boleh ni. Slow reaction when using the instrument causes an error. For example, there may be delay in pressing stopwatch. Okay, kalau kita nak ambil masa. Okay, seseorang ambil masa ni kadang tak sama. Dia punya reflect. Mata dia nampak, contoh kita buat 100 meter punya sprint. Mata dia nampak orang tu mula melintasi kawasan penamat. Okay, dekat mana, bahagian tubuh badan mana. Okay. Dan masa dia nak tekan stopwatch tu untuk mengambil masa tu, okay. So ada setiap orang tak sama dia punya ni, reflex dia, mata, otak dengan tangan. Okay, maknanya dia sampai terus tekan. So kat sini berlaku error lah dalam pengukuran lah. An error causes by incorrect calibration. Satu lagi, kalau macam kita tak calibrate dengan apa? Calibrate. Kita tahu tak calibrate apa? Macam kita melaraskan, okey? Nak laraskan instrumen tu. Macam awak guna macam contoh multimeter. Okey, kita laraskan pada bacaan kosong. Kalau kita tak laraskan, dia akan bagi bacaan error kat sini. Okey. Okey, figure bawah ni menunjukkan tengokkan macam mana systematic error dengan random error. Okay, tunjuk dalam bentuk bullseye punya board ni. Kita tengok macam mana. Systematic error tend to be consistent in magnitude or magnitude. Okay, contoh macam ni lah. Okay, ni systematic error. Katakan bacaan sebenar dia adalah pada kat sini. Tetapi awak ukur semua dapat macam ni. Macam tadi lah, bacaan sebenar adalah kosong. Tapi kita akan ukur start pada skala 5 tadi daripada pembaris. So seperti macam ni lah. Okay, so systematic error ni dia consistent. Dia bacaan sama. Always the same. Kalau awak tengok refer balik pada ayat ni, systematic error is always the same.
Okay, tempat yang sama macam tadi kan. Itu masuk dia pada systematic error. Whilst the random error ni awak tengok sepah lah macam mana. Sekejap macam ni, sekejap macam ni. Ini adalah daripada observer pada kita, daripada surrounding. Pada ketika tu cuaca panas, cuaca sejuk macam mana. So tak sama. Okay. Kita pun tertekan masa bila. Okay. So ini random error. Okay. Habis pada 1.2 kita masuk unit conversion, penukaran unit. Okay, dalam tajuk 1.3 ni kita akan masuk kepada ada dua unit yang berbeza, iaitu metric unit dan juga customary unit. Metric unit dan juga customary unit. Apakah yang masukkan metric unit? Metric unit is a measurement. Okay. Measurement adalah pengukuran yang kita gunakan di luar pada Amerika Syarikat. Maknanya majority satu dunia pakai metric unit. Okay, contohnya macam cm, liter, kilogram, meter padu dan sebagainya. Dan metrik ini based on power of 10 metric unit. Manakala customary unit pula juga dikenal sebagai English unit ataupun standard unit. Okay, customary unit ni banyak digunakan hanya digunakan di Amerika Syarikat. Contoh ni gunakan apa? Gunakan batu, mile. Okay. Berapa batu, kemudian berapa pound. Okay, berapa pound. Pound macam mana? P-O-U-N-D. Okay, betul kalau nak kira jarak pakai kaki, pakai kaki persegi, okay, dan sebagainya. So, ini dalam customary unit. Kita tengok dalam carta dia. Okay. Dalam mengukur panjang, kalau metrik, kita ada kilometer and meter. Okay. 1 kilo sama dengan 1000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 10 mm. So, ini adalah unit dalam metrik. Dalam customary unit, kita ada batu kat sini. Satu batu sama dengan 1760 yard ataupun ela. Satu batu sama dengan 5280 feet kaki. Okay. Satu yard atau ela sama dengan 3 kaki. Satu kaki sama dengan 12 inci. Satu kaki sama dengan 12 inci bersama dengan satu pembaris yang orang pakai sekarang lah. Okay, dalam around 30 cm. Okay, satu kaki tu. Ataupun nak ukur kaki ni kita tengok tile kat rumah. Kalau awak tengok ada tile pasang jubin kat rumah, kebanyakan saja yang satu kaki, 1.5 kaki ataupun 2 kaki. Jarang kita pakai tu, tapi kebanyakan tile dia akan pakai ni. Okay, unit kaki. Okay, dalam untuk capacity and volume, dalam untuk mengira isi padu, kalau metrik kita gunakan unit liter and milliliter. 1 liter equal dengan 1000 milliliters. Untuk customer ini kita ada 1 gallon. Okay, kalau minyak isi kita pakai 1 gallon, lagi 1 gallon for quarts. 1 gallon equal to 128 ounce. Okay, ounce kalau tengok dalam cara nak buat kek apa semua digunakan perkataan ounce, pound dan sebagainya. 1 quart sama dengan 2 pints. Pints ni kita boleh dengar kalau orang derma darah. Okay, 1 pint, 2 pint semua tu. 1 pint sama dengan 2 cups. 2 cups ni refer satu ukuran. Macam kalau buat kek memang dia gunakan cup tu. Okay, satu cawan tu. Cawan ni standard dah, bukan cawan kita ada mak, ada sebagainya. Okay, dan 1 cup ni adalah sama dengan 8 ounce. Okay, 8 ounce. Okay, pound, ounce. Okay. Okay, nak buat cara guna benda ni lah. Kalau awak memasak, gunakan buat kek sebenarnya, kita gunakan ukuran benda ni. Dan benda ni ada standard dia pengukuran dia. Okay. Okay, mass and weight, jisim dan berat. Okay, kalau metrik kita gunakan kilogram and gram. 1 kilo equal to 1000 grams and 1 gram equal to 1000 milligrams. Pada customary unit, kita gunakan 1 ton. 1 ton equal to 2000 pounds. And 1 pound equal to 1 ounce. Okay, macam satu lagi kita gunakan bola bowling. Okay, dia ada saiz 6 sampai 15 ke. Okay, sebenarnya ikut pada pound lah. Okay, saiz 6 tu 6 pound. Okay, nanti kita tengok macam mana nak tukarkan daripada pound to kilogram. Okay. Okay, itu saiz bola tu ialah
Pasal bowling asal pada belah sana, jadi dia orang akan gunakan standard dia orang, kita ikut je. Okay, bukan 6 kilo, 6 pound. Okay, data tu ada 15 sampai 15 pound. So kita akan tengok pengukuran macam mana, pengukaran antara pound kepada kilogram. Okay, dan untuk masa, 1 year equal to 365 hari, 1 year 12 months, 1 year 52 weeks, 1 week equal to 7 days. Okay. Ini 1 day 24 hours, ini satu dunia pakai benda yang sama. Okay, 1 hours to sama dengan 60 minutes and 1 minute to 60 second. Okay, saya nak refer satu lagi kepada macam length, jarak ni. Kalau awak tengok pada jarak ni, okay, dalam sektor penerbangan, flight, kita perasan diorang akan gunakan standard memang ikut daripada US. Contohnya untuk mengukur ketinggian kapal terbang yang hak dibenarkan, seperti biasa hak penerbangan sebuah kapal terbang komersial dalam 35,000 hingga 38,000 kaki. So dia akan gunakan perkataan kaki. Okay, 38,000 lah, dia akan bagi dah space. Kalau satu flight 38,000, kalau bertembung dengan satu flight bersilang, so satu flight tu akan kurang dalam 1,500 kaki di bawah dah. Okay. Jadi penerbangan memang dia banyak gunakan customary unit, kita pakai kilometer dan sebagainya. Okay, 38,000 kaki bila sampai nak touchdown, okay, sampai berapa digunakan perkataan kaki. Okay, next kita tengok. Okay, sekarang ni kita dah tahu dah which is metric unit and customary unit. Kita tengok bagaimana nak tukarkan dia antara kedua unit tersebut. Okay, table 1.7 show the converting between measurement system customary to metric conversion. Sekarang ni penukaran daripada customary to metric conversion. Untuk length, 1 inci, okay, sama dengan 2.54 cm. Okay, 2.54 cm, ataupun kalau perasan dulu orang anggap macam ibu jari ni, satu sendat macam ni adalah 1 inci. Okay, dia ni lah macam petua lah. Okay, jadi dia pakai inci juga. Okay, 1 inci sama dengan 2.54 cm. Satu kaki sama dengan 0.305. Okay, satu kaki tu macam pembaris satu kaki tu, ada 12 inci. Lebih kurang dalam 30.5 cm. 30.5 cm. Kemudian satu yard, satu ela sama dengan 0.914 meter. Itu hampir 1 meter lah, tapi tak cukup, ada lagi 86 cm lagi. Okay, tak sampai lagi 1 meter. Okay, 86 cm lagi. Dan satu batu sama dengan 1.621 km. Okay, satu batu. Orang dulu memang banyak pakai batu. Kita setiap bertukar sistem komersial pakai ni. Kalau awak tengok perasan kereta-kereta yang kereta-kereta vintage, kereta-kereta lama, dia punya meter, speedometer dia pakai unit batu sejam, DSJ ataupun MPH, mile per hour. Okay, kalau kereta lama sebelum dalam around 70-an lah, dia akan gunakan 2 unit ni sebagai speedometer, batu sejam ataupun mile per hour. Okay, sebab meter dia pun sampai 100 ya. Sebab tu bila kita 100 tukar pada kmh yang kita gunakan sekarang ataupun kmj, kilometer sejam, dia dah jadi 160 kilometer sejam. Okay, jadi dah. Okay, itu length. Kemudian kita masuk pada bahagian weight atau mass, berat dan jisim. 1 ounce sama dengan 28.3 gram dan 1 pound 0.454 kilogram. So kalau awak main bola bowling kali 12 kali ni lah. Okay, dalam 4 kilo lebih 5 kilo lah. Pakai saya 12, itulah kali kilo dia berapa. Okey, untuk kapasiti ataupun isi padu, 1 fluid per ounce, 1 ounce cair bersama dengan 29.6 ml. Kecil lah nilai dia. 1 quart sama dengan 0.946 liter, tak sampai 1 liter. Around that dah satu, kalau macam kira ni, kalau bagi kenal adalah 1 quart sama dengan 1 liter.
Okey, simbol dia ni adalah menghampiri dah. Bukan exactly menghampiri. Mungkin nilai dia ada 0.9416 dan sebagainya. Ada nak tanya apa-apa ke? On mic. Okey, dan 1 gallon sama dengan 3.79 liters. Okey. Seterusnya, metric to customary conversion. Yang tadi daripada customary to metric conversion, sekarang ni daripada metric to customary conversion. Okey, untuk pengukuran panjang pula 1 cm sama dengan 0.39 inci, 1 meter sama dengan 3.28 kaki. Okey, dan seterusnya lah. Dan untuk berat 1 gram sama dengan 0.035 ounce, 1 kilo sama dengan 2.2 pound. Okey. Kapasiti pula 1 mililiter sama dengan 0.034 fluid ounce, 1 liter 1.06 quarts, 1 liter juga bersamaan dengan 0.264 gallon. Okey, ini adalah contoh latihan di bawah macam mana untuk membuat penukaran daripada customary kepada metric system. Okey, satu wooden stick, satu batang kayu sepanjang 29 inci. 29 inci dan dia nak dapatkan berapakah batang kayu tersebut dalam unit sentimeter. Solution dia, kita ambil balik dalam table tadi. So apa, kita nak tukarkan inci kepada sentimeter. So kita cari nak tukarkan dari sentimeter, yang ini adalah case customary tukar kepada metric. So refer kepada customary kepada metric. Okay, tengok customary kepada metric, inci kepada sentimeter. 1 inci sama dengan 2.54. Okay, so ini ada, kita boleh 1 inci sama dengan 2.54. Mana kalau 29 inci, okay, kalau awak tengok macam ni lah, 1 inci sama dengan 2.54 cm. 29 inci berapa cm? So, kat sini kita nak X lah. Kalau awak gunakan kaedah pembahagian ni, 29/1 darab dengan 2.5. 29 bagi 1 darab dengan 2.54. Awak darab 9 boleh. Okay. X kali dengan 1 inci, 29 kali 2.54. Okay, dapatlah nilai dia. So, dapatlah 73.66 cm. Okay, awak boleh gunakan darab silang sebagainya. Okay. Example 3. The weight, example 1 tak ada, kita example 3. Example 3, the weight berat of sack the potato, macam satu bungkus potato adalah 27 kilo. How much would be sack of potatoes weighed in pound? So, kita nak tukarkan daripada kilogram kepada pound. Daripada metric kepada customary unit. The customary unit, awak refer kepada metric customary unit, kilo kepada ni, 27 kilo. Okey, kata kilo, mana 1 kilo sama dengan 2.2 pound. So, kan tulis lah, 1 kilo sama dengan 2.2 pound. So, 27 kilo, okey, gunakan macam saya cakap tadi lah, darab silang tadi, 27/1 kali dengan 22. Okey, sekarang hasrat ni adalah kita nak mangkikan kilogram dan kita nak dapatkan pound. So, kalau kilogram atas, kilogram mesti ada di bawah. Nampak? Ini datang daripada mana? Ini datang daripada sini. Okey. Dia datang dari sini. So, kalau nak matikan kilogram, kilogram atas, kilogram bawah. Macam kita potong-potong. So, tinggal lagi 27 kali 2.2 pounds bahagi 1. So, dapatlah 59.4 pound. Okey. Saya contoh laju, kalau awak nak refer balik, awak boleh tengok video ni balik selepas ni lah. Saya akan upload ke YouTube. Boleh tengok lah. Kita nak ulang lah. Okay. Kemudian convertkan 3 meter to inci. So kat sini adalah meter kepada inci, iaitu metric kepada customary. Tengok pada jadual. Okay. 1 meter berapa inci? 1 meter adalah sama dengan 100 cm. Tapi meter ke inci tak ada. Dia yang ada cuma meter cm kepada meter. Okey. Dan 1 inci sama dengan 2.54.
Okey, kita nak tukarkan daripada meter kepada inci. Okey. Saya tulis besar sikit. So 3 meter bahagi 1. Bagi 1. Kita nak matikan meter, meter mesti letak bawah. Okey. Kita tak ada direct ke meter ke inci. Jadi kita ambil 1 meter kat bawah sini sama dengan 100 cm. Dan kita kena matikan sentimeter ni, sentimeter dekat bawah. Sentimeter sama dengan 2.54. Jadi atasnya sama dengan 1 inci. Okay, penamaan lain. So sekali kita nak matikan meter, kita nak kekalkan jawapan kita dalam inci. So meter kita matikan, sentimeter kita matikan. So dapatlah 3 kali 1 kali 1 bahagi 1 kali 1 kali 2.54. So dapatlah 118 inci. Boleh ya? Okey. Tengok pelan-pelan Dan sekali lagi, kalau nak tukarkan kepada meter pada inci, yang ada dalam table cuma ada unit meter, sentimeter, sentimeter kepada inci. Maksudnya kita tukarkan meter kepada sentimeter dahulu, kemudian sentimeter tukarkan kepada inci. Kalau tak ada kena cari. Okey. Formula dibekalkan, jangan risau. Okey, contoh kelima, example 5, convertkan 24 quarts kepada gallon. So yang ni ada, ini dalam, kedua-duanya dalam customary unit. Dan customary unit kita ada tengok sini. Berapa? Berapa quart 1 gallon. Okay. So dalam table tersebut, nyatakan 1 gallon sama dengan 4 quart. Okay. Kita nak buang quart, kita gantikan gallon. Sama dengan 24 bahagi dengan 1 quart. Dan ambil formula ni. Formula ini asalnya daripada sini. Okay. 1 gallon bahagi 4 quart. Okay, quart kita potong, tinggalkan gallon. 24 kali 1 bahagi dengan 4, so dapat 6 gallon. Contoh yang ke-6, tukarkan 3 kaki kepada sentimeter. Okay, apa yang ada iaitu di sini adalah unit daripada customary, tukar kepada metric. Customary pada metric, refer pada table. Apa yang ada tak kaki direct kepada sentimeter? Tak ada. Yang ada ialah kaki kepada inci dahulu, inci kepada sentimeter. So, kena tukarkan dari satu lah. So, 3 kaki, bagikan dengan 1. Okay, dari satu. Kemudian kita kena matikan kaki. Kaki mesti letak bawah. Okay, kaki mesti bawah. Gunakan 1 kaki adalah sama dengan 12 inci. Okay. Dan kita nak kena matikan inci. Sebab apa? Jawapan nak dalam bentuk sentimeter. So, inci letak bawah, 12 inci kat bawah, atas 1 kaki. Okay. Kita balik. Okay, memang betul. Benda yang sama. Sorry. Inci. Okay, saya nak matikan inci. Inci dimatikan. Atas dia tinggalkan dalam atas tu dalam bentuk cm. Okay. So sini adalah 2.54 dan sini adalah 1. So apa yang kita buang? Kita tengok, kita buat pemotongan lah. Kaki kita potong, inci kita potong, yang tinggal adalah cm saja ke atas. So 3 kali 12 kali 2.54 bahagi 1 kali 1 kali 1. So dapatlah 91.44 cm. Contoh ada 11 Okay. Ini contoh yang ke-7. Convertkan 5.6 km kepada meter. Okey, ini tak ada masalah lah. 1 kilo sama dengan 1000 meter. So darab dengan 1000. Okey. Awak kena buat pemotongan macam ni. So dapat dah 5,600 meter. Contoh yang ke-8. Okey. Tunjukkan 560 gram dalam unit gram. 560 miligram. Mili adalah 10 kuasa negatif 3 mili. Okay, maknanya ada 0.3 ya.
So kat sini ada 1000 mg sama dengan 10 kuasa negatif 3 ataupun sama dengan 1 gram. So nak tukarkan miligram kepada gram, miligram kita masukkan, okay, tinggalkan dalam unit gram. So dapatlah 0.56 gram. Okay, yang ini mudah. Okay, tukarkan 15 jam dalam saat. Okay, 1 jam sama dengan 60 minit. Okay, 1 minit sama dengan 60 saat. Okay, kalau nak tukarkan jam kepada saat, kalilah. Okay, 15 bagi 1, 3,600 ni dapat daripada mana? Okay, 1 jam, okay, 60 minit kali 60 saat, so dapatlah 3,600 saat. Okay, ini atas nilai ni. So 15 kali dengan 3,600 saat sama dengan 54,000 saat. Contoh yang ke-10, tukarkan 6 meter kepada inci. Okey, 1 meter sama dengan 100 cm dan 1 inci sama dengan 2.54. Kita nak tukarkan meter. So 6 meter mesti bagi 1, kalikan dengan meter mesti di bawah. Okey. Kita nak buang meter, 1 meter dengan sama dengan 100 cm. Kemudian kita nak buang sentimeter. Kita matikan sentimeter, 1 cm sama dengan 2.54. Okey, sama dengan 1 inci. Okey, yang ini kita buang. So apa kita buang? Sentimeter, kita buang meter. Yang tinggal unit adalah tinggal inci saja. So 6 kali 100 kali 1 inci bahagi dengan 1 kali 1 kali dengan 2.54. Okay, 2.54, so dapatlah 236 inci. Contoh yang ke-11. Contoh yang ke-11. Tukarkan 100 km sejam kepada meter per saat. Okey, yang ni ada, pastikan betul 100 km sejam per saat. So ada unit yang berkaitan kat sini, iaitu kita ambil 1 km sama dengan 1000 meter. Siapa kita nak tukarkan km kepada meter. Nampak sini km kepada meter, dan satu lagi daripada hour kepada saat. Kilometer kepada meter, hour pada saat. So kita ambil yang berkaitan dengan dia, iaitu kilometer, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dan 1 jam sama dengan, macam mana dapat 3,600? 1 jam adalah 60 sama dengan 60 minit, 60 minit, 1 minit sama dengan 60 saat. 60 minit kali 60 saat dapatlah 3,600 saat. Okey, nak tukarkan pula macam mana? Okey, kita tulis 140 kilometer sejam. Awak nak matikan kilometer. So kilometer kita letak bawah, kita kena letak atas lah, pasal kita nak wujudkan meter ke atas. 1 kilometer sama dengan 1000. Kita dah buang 1. Sekarang kita nak buang jam pula. Sekejap, saya boleh gantikan hash. Ini mengelirukan. Hash. Sekarang ni kita nak matikan hash. Hash kena letak atas. S kena letak bawah. Iaitu gantikan saat. 1 jam sama dengan 3,600 saat. Okey, clear kat situ. Dan kita buat proses pemotongan. Kilometer, kita buang kilometer. Meter kita kekalkan. Jam, kita buang jam. Yang tinggal hanya saat. So kat unit kat sini bila kita nampak, tinggal lagi apa unit apa? Atas tinggal M, bawah tinggal S. Kalau sebut tak kira. 140 kali dengan 1000 kali 1 bahagi 1 darab dengan 3,600. So dapat berapa? 38.88 meter per saat. Awak boleh tulis macam ni ataupun 38.88 meter per saat ataupun boleh ke 38.88 meter per saat. So ada 3 cara tulis macam sama lah. Yang ni sama lah per ataupun ms negatif 1. Contoh 12. Contoh 12 sama juga macam atas ni.
kita nak tukarkan daripada gram kepada kilogram, sentimeter padu kepada meter padu. Okey. Tetapi tidak ada dalam table ada kuasa 2, kuasa 3 sebagainya. Okey. Yang ada cuma kilogram dan gram, meter dengan sentimeter. Okey. Perhatikan betul-betul. Disebabkan sini ada cm kuasa 2. Okey, yang ni juga boleh ditulis 456 gram per sentimeter. Kuasa 2. Bawah Okey, kuasa di bawah. Kalau dia naik atas, dia jadi negatif. cm tu adalah di bawah pecahan lah. Pecahan gram per sentimeter persegi. Bila dia naik atas, dia akan jadi kuasa 2. Okey. Kuasa negatif 2. Okey, negatif kuasa 2. Okey. Nak tukarkan dia macam mana? Okey, pilih bawah balik 456 gram per pilih macam ni. Sentimeter persegi. Kita nak hapuskan gram dahulu. Gram kena letak bawah, kilo letak atas. Okey. Apa dia kat sini? 1 kilo sama dengan 1000. Settle dah untuk yang pertama. Kemudian sentimeter ni kita nak buang, nak gantikan dengan meter. So, kita tak tulis sentimeter kedua. Kita kena tulis 1 dulu. Iaitu sentimeter yang pertama. Okey. Sentimeter pertama, meter letak bawah. 1 meter sama dengan 100. Disebabkan sini ada kuasa 2, kita kena buat satu lagi. cm. Okey. Sebab cm kali cm dapat cm kuasa 2 kan. Okey, saya terangkan pada minggu lepas. So, kena buat macam ni. Okey, 100. 1 meter sama dengan 100. Baru lengkap. Kalau awak potong gram, potong gram, yang tinggal cuma kilo. Sentimeter kali pertama, kita potong. Kita potong sini. Sentimeter kali kedua, kita potong habis. So, yang tinggal adalah kg ke atas tu. Bawah tu tinggal berapa? M dengan M. M kali M, M kuasa 2. Itu sama dah ni. So, kita kira lah 456 kali 1 kali 100 kali 100 bahagi dengan 1000 kali 1 kali 1. So, dapatlah 4560 kilogram per meter persegi. Okey? Boleh ikut ni. Kalau tengok pelan-pelan. Risau. Okey, exercise 1. Yang ni saya minta awak buat. Okey, sebab saya ada tunjuk. Saya dah tolong daftar yang dalam SIDOS. Saya dah masukkan soalan dalam SIDOS. Siapa yang belum daftar dalam SIDOS ada masalah, beritahu saya lah. Okay, ada berapa orang, ada 19 orang dia memasukkan SIDOS. Soalan ni saya dah masukkan dalam SIDOS, awak buat dan hantar hari Sabtu. Okey, hari Sabtu saya bagi masa lah. Kalau boleh siap esok, bagus juga. Esok sebelum kelas kita, saya akan bagi lagi lain. Okey. So, buat ada soalan, kita ada 3 saja, 1, 2 dan 3. So, yang buat yang ni, awak snap gambar, upload ke dalam SIDOS. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, 6.375 meter tukar meter. Talilah dengan ni. Dapat. Ini semua jawapan ni. Jawapan telah verify lah. Betul semua. So, kalau tak dapat jawapan, mana something wrong lah. Awak punya ni. Calculation. Okay. Okay, kena buat. Okay, yang ni meter kepada, tengok. Meter kepada milimeter. Maknanya 1 meter tu berapa mm ke apa. Mana tukar pada cm ke apa ke. Direct. Saat tukar pada minit. Okay, buatlah nanti. Okay. Soalan ni ada berapa? Ada 2 muka surat. Nanti awak buat dan hantar ya. Okay, saya nak tengok. Okay, ada 3 muka surat. 3, 4. Okay, buat sampai Sabtu. Ada 3 latihan ni, sekejap lagi. Okay. Ya? Silakan, nak tanya apa-apa? Ada apa nak tanya? Dengar suara. Hantar soalan kat mana? Kat SIDOS ke? Saya hantar dalam SIDOS. Hantar soalan kat soalan SIDOS ke? Ya, ya betul. Saya dah hantar dalam SIDOS. Saya dah masukkan dah. Sekejap lagi saya tunjukkan. Sekejap.
Sudah ni. Ya. Okey. Saya tunjuk awak. Okey, sekejap ya, saya share. Okay, boleh nampak tak? Okey. Boleh nampak? Boleh tak? Boleh. Okey. Tengok ni, saya dah hantar kat sini. Awak buka soalan, misalnya 1, jadi kita masuk 2 dan 3. Awak dah siap, ambil gambar, awak snap. Kemudian awak setkan dalam bentuk PDF lah. Awak set gambar dalam PDF. Jangan hantar dalam bentuk image dalam PDF. Dan awak upload dah dekat kawasan sini nanti. Submission ni. Okey. Buat asing-asing jangan 1, 2, 3 sekali. Buat asing-asing gambar sekeping, hantar sekeping hantar. Okey. Jangan risau, video pembelajaran ni saya akan upload dalam ni. Saya akan upload dalam ni nanti. Awak boleh ulang balik tengok lah. Macam contohnya kelas 1 lagi ni, saya ngajar 2 kelas. Okay, video pembelajaran saya dah, yang ni saya tak bubuh. Okay, nanti saya bubuh nanti video yang ulang kaji part 1, part 2. Part 2 yang hari ni lah. Okay, program ni sampai Angel chapter dah habis dah. Program ni dah habis. Awak belum lagi dah. InsyaAllah hari minggu ni, kita habis lah. Okay. Okay. Saya terpaksa teruskan lagi ya. Saya teruskan lagi. Sir. Ya, silakan nak tanya Kalau apa-apa. yang ada buku tu, kayaknya buat dalam buku tu ambil gambar hantar lah. Ya, betul. Buat dalam kertas ke, dalam buku ke, awak snap tapi bagi terang lah. Jangan pakai pensil lah. Pakailah pen. Apa banyakkan yang diorang ni buat pakai pensil, dia scan. Saya tak nampak video tu lah. Okay, buat hantar. Ada yang dah dapat buku sampai dah. Okay, sekejap ya. Okey, kita teruskan lagi. Sikit lagi. Saya nak sampai ke exercise 3. Esok kita masuk micrometer. Hari ni kita masuk encode binary. Nak bagi habis ni. Okay, interpret reading of measurement tool. Choosing and appropriate. Mana kita sekarang ni kita hendaklah memilih peralatan yang sesuai. Okay, appropriate to measure the physical quantities. Depend on the size of the measurement and accuracy needed. Bergantung kepada saiz pengukuran tersebut dan ketepatan yang kita kendaki lah. Katakan saya cakap tadi kalau nak timbang bawang, timbang tepung, just kita pakai timbang biasa, scale biasa lah yang dekat kedai tu. Tak perlu yang pakai accurate. Nak beli bawang, nak 2.495 kilogram, tak perlu lah. Cukup 2,5 kilo, 2,500 gram cukup. Tak perlu nak very detail sampai 6 titik perpuluhan. Okay, itu kita bukannya. So bergantung kepada keperluan, okay, yang sesuai macam mana kita nak gunakan peralatan tersebut. Okay, yang dipaparkan dalam figure 1.6 ni adalah flexible plastic ruler. Ini untuk kita ukur benda-benda bentuk lengkungan. Okay. Ataupun tak gunakan dia boleh, kita gunakan benang lah. Awak ukur benang, gunakan bentuk lengkungan. Kemudian benang tersebut awak ukur kemudian dengan menggunakan pembaris. So yang tu, yang gunakan ni lagi accurate lah. Okay, meter ruler. Kemudian kita ada, okay, angkut venue yang kita akan masuk kejap lagi. Dan kita ada micrometer screw gauge. Oh, hari esok lah. Kita nak tanya apa-apa ke? Okay, tak ada. Okay. Function accuracy. Measuring tape
tip pengukur macam biasa untuk rumah ataupun untuk buat baju sebagainya, kita boleh digunakan untuk mengukur ke panjang ataupun ketinggian satu meja. Okey. Meja dan tinggi kita tak perlu nak ukur very accurate. Cukup tahulah 1.2 meter, 79 cm, tak perlu nak, saya cakap tadi lah, bergantung tengok apa benda diukur tu. Perlu pun kita nak berdetail sangat. Tak perlulah kita nak ukur meja ni gunakan angkut vernier, okey, sampai nak dapat 2 dalam bentuk sentimeter. Okey, itu dia punya lah. So tip pengukur ni standard lebih kurang sama dengan cara pembaris yang kita gunakan. Accuracy ataupun senggat tadi saya tahu dah, jarak antara dua palang ni adalah 0.1 cm. Dan kita boleh ambil bacaan dia macam 7 cm dan sebagainya. Okey, sama juga dengan meter ruler, penghitung pembaris biasa tu, kita boleh ukur untuk mengukur panjang buku. Panjang buku ke pensil ke pembaris apa kita ukur. Ketepatan sama macam measuring tape. Okey, contoh dia adalah 3.6 cm. Okey, seterusnya angkut vernier. Angkut vernier ataupun vernier caliper lah. Bahasa Melayu panggil angkut vernier. Apa yang kita nak ukur? Sama ada external and internal diameter of cup. Satu cawan, okay, walaupun besar, tapi kita boleh ukur diameter dia, bahagian dalam ataupun bahagian luar. Sebab apa dalam angkut vernier have dua bahagian, satu boleh bahagian inside jaw dengan internal dua. So kita boleh ukur. Dan ketepatan dia antara selang di antara dua senggat ni adalah 0.01 cm. Contoh bacaan dia boleh dapat 3.85. Berbeza dengan yang tadi dapat 3.6. Tapi yang ni boleh dapat lagi tambah 1 belakang lagi. 1.85 cm. Dan yang paling accuracy sekali adalah micrometer screw gauge. Seperti gambar di atas. Okay, ini micrometer dia. Ini angkut vernier. Angkut vernier ni dekat kedai RM2 boleh jual ni. Lawak baik. Okay, saya pernah beli ya, harga RM2 je plastik ni kan. Yang jenis plastik lah, jenis yang besi ni mahal lah. Plastik tu pun okey lah, saya kalau nak test nak beli kedai Eco dia jual. Okay, yang ni tak jual kedai Eco lah, jadi kena cari lah macam Shopee dan sebagainya. Micrometer ni, okey, yang ni lagi mudah accurate. Okey, micrometer pula dia boleh mengukur sampai tahap ketebalan sekeping kertas. Kertas tu kita boleh ukur kertas ketebalan dia. Okey. Maknanya jarak antara kedua-dua ni adalah 0.01 mm. 1 mm kalau dalam pembaris biasa ada jarak macam ni tu, tapi dia boleh dapat lagi 0.01 mm. Pembaris biasa 1 mm, tapi yang micrometer jarak ni dah adalah 0.01 mm. Okey. Bacaan dia contohnya adalah 4.02 mm. Tapi kalau ukur pembaris biasa, awak cuma dapat 4 sahaja. Okay, ukur 4. Tapi kalau micrometer kita dapat 4.02 mm. Kita boleh punya ni lah. Okey, kita masuk yang pertama. Vernier calipers. Angkut vernier. Apa dia? Can be used to measure diameter, thickness and very accurate. So dekat sini, dalam satu angkut vernier kita boleh buat 3 pengukuran. Okay, 3 jenis pengukuran. Yang pertama kita buat jaws ni, bukan ikan jaws ni. Jaws ni adalah rahang. Bukaan rahang tu, macam mulut kita rahang lah itu. Tapi orang komersial kan nama ni rujuk pada ikan, padahal itu ikan shark. Okay. Jaws for measuring inner. Bentuk macam ni kita nak mengukur bahagian dalaman. Okay, contohnya macam kita letak cup tadi tu, macam ni. Okay, kita tarik apa di vernier scale ni keluar, biar benda ni rapat ke sini. So kita akan dapat bacaan lah, bahagian luar. Okay, untuk mengukur bahagian inner, bahagian dalam. Okay, yang bahagian bawah ni pula, jaws yang kedua ni pula, okay, ini first part. Second part ni pula untuk mengukur bahagian luar. Katakan awak letak awak punya cawan, cup tadi tu, dan benda ni rapat ke arah dinding cawan ni dah. So kita akan dapat satu bacaan lagi. Dan yang ketiga resistan ni kita untuk mengukur kedalaman.
Yang awak gerakkan ini, benda ni pun akan bergerak lah ke dalam ataupun keluar. So kita boleh ukur kedalaman. Okay. Nanti kita tengok macam mana ukur kedalaman lah. Ukur pada paras ni. Okay. Okay, tengok Okay, yang ni saya cakap lah kalau kita nak mengukur bahagian dalaman satu diameter macam bulatan ni, kita gunakan bahagian inner, outer, dan luar. Okay, kita guna inside. Okay, yang ni untuk mengukur bahagian luar. So kita tahulah diameternya berapa, kena rapat betul lah. Dan untuk mengukur kedalaman, okay, rapatkan ke tebing, ialah di satu paras kat sini. Okay, kita tahulah dia punya ni, bacaan dia berapa kat situ. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana kita nak baca skala pada vernier caliper. Okey. Yang pertama sekali, okey, berikan perhatian Berikan perhatian sekali. Awak tengok pada main scale. Tengok main scale. Tengok pada angka kosong pada vernier scale ni, dia berada di mana? Dia berada di mana? Dia berada pada jarak kosong hingga ni 1 cm. 0.1 cm. Dia berada tanda kosong ni. Sekali lagi saya ulang Awak tengok pada main scale ni, tanda kosong ni berada di mana? Tanda kosong ni berada, saya besarkan lagi. Okey. Tanda kosong ni berada pada kedudukan kosong dan 0.1 cm. Jarak sini ke sini adalah 1 cm. Ini 1 cm. So dia berada pada segat yang pertama. Perbezaan kat sini adalah 0.1 cm. Okey. Jadi kita salin siap-siap yang pertama. Bacaan pada main scale graf dia ialah kosong. Kita bila garis kosong ni berada antara kosong dengan 0.1, kita ambil yang paling kecil, paling rendah di belakang dia, atau dia kita ambil bacaan di sebelah kiri iaitu kosong. Saya tuliskan. Siap. Yang kedua, kita baca pula daripada vernier scale. Kita baca vernier scale, cari yang selari. Batang-batang ni mana yang selari? Okey, mana yang selari? Kalau awak tengok gambar tu betul-betul, kosong tak ada selari dengan siapa. Yang satu ni tak ada selari. Tengok, oh ada. Yang ni adalah yang selari. So, bila itu selari, kita baca pada bawah, bukan baca pada atas. So kat sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adalah 0.06 cm. 0.06 cm. Dan boleh dan last kali kita campurkan. Ini daripada main scale. Ini daripada vernier scale. Campurkan 0.0 cm campur 0.06, dapatlah bacaan dia 0.06 cm. Boleh Ada siapa nak tanya tak sebelum saya beralih kepada contoh 14? Nak tanya onkan mic dan sila bertanya. Boleh? Kalau dapat Okey. 0.5 0.5. 0.05 kira kalau ada beza 1, 2 kalau dalam exam kira terima se. Awak kena tengok betul-betul. Memang tak boleh nak terima tu. Pasal skema dia memang dah bagi tahu dah yang selari dia kat sini. Awak kena tengok betul. Lukisan masa exam tu memang nampak beza lah. Antara 5 dengan 6 tu memang ada beza nanti. Awak tengok betul-betul. Kalau rasa mata tak nampak tu, ready lah. Tapi soal dia punya lukisan dia besar lah. Jangan risau. Okay. Awak kena tengok dia dalam exam nanti dia tak ada warna merah ni. Dia
tak adalah dia highlight kat sini. So kena pandai cari lah yang mana yang putus lari antara vernier dengan main scale. Okay. Okay, kita tengok contoh yang ke-14 pula. Contoh ke bawah ni. First, tengok main scale. Kita tengok angka kosong pada ni, dia berada kat mana? Dia berada antara 1 dengan 1.1. 1 cm, 1.1 cm. So kita ambil berapa? Kita ambil 1 cm. So tulis siap-siap. Step 1, reading adalah 1 cm. Kemudian kita baca vernier scale. Kita tengok mana yang selari. 1 tak ada, 2 tak ada, 3 tak ada, 4 tak ada. Okey, 4 yang selari. So, jadi berapa? 0.04. 1 tambah 0.04 dapatlah 1.04 cm. Okay, reminder, the smallest deviation is 0.1 mm. Okay, maknanya pembahagian antara palang yang palang tadi adalah 1 mm. So, the reading in MPA should be in 1 decimal. Okay, kalau 0.01 cm, kita kena ada 2 decimal base. Kalau meter pula, kena ada 4 decimal. Kita nak tulis dalam bentuk unit lah. Kalau dia soalan dalam bentuk mm, so kena 1 decimal base. Okay, exercise 2. Yang ni pun saya dah bagi, saya dah tunjukkan tadi dalam CDOS. So, buat. Kita tunjuk contoh 1. Okay, tengok kat sini. Apa? Kosong ni berada antara 5 cm dan 6 cm. Yang ni adalah 5.5 kan. Okay, yang ni ada 5.5, 5.6, 5.7. So, di antara kosong ni adalah 5.6 hingga 5.7 cm. So, dia berada berapa? Kita ambil 5.6. So, main scale dia 5.6 cm. Okay. Kemudian vernier scale dia berapa? Yang sama. Okay, soalan macam ni lah. Oh, yang ni sama. Okay, yang tak sama. So, yang ni sama bukan baca 6 baca bawah. 1, 2, 3, 4. So, 0.04 cm. So, MS campur dengan VS, meski campur dia dapat 5.64 cm. Okay, jawapan ada kat bawah ni. Okay, jawapan ada. Okay, itu satulah. Yang selebihnya buat sendiri. Okay, yang ni cek sendiri lah. Tak banyak, ini satu soalan aja. Okay, saya nak teruskan lagi sampai saya nak berhenti dekat exercise 3. Okay. Boleh? Ada soalan lagi nak tanya tak? Ada yang nak bertanya tak? Sikit lagi. Ya, Rizal. Sikit lagi. Habis. Okay, kita masuk zero error. Okay, sekarang ni in case situasi tadi tu kalau alat tersebut tidak ada error. Maksud saya dia perfect. Bila awak rapatkan JAWS internal dengan external tadi serapat yang mungkin, dia bagi bacaan kosong-kosong. Maksud saya macam ni, katakan yang first tadi tu, contoh. Okay, contoh kan. Sekarang ni kita tak ukur apa-apa. Kita tak mengukur apa-apa dan kita rapatkan, kita tolak vernier scale tadi tu rapat ke dinding, rapat ke JAWS itu. Bacaan sini dapat kosong-kosong. Kosong atas ni, kosong bawah ni straight. Maknanya alat ini perfect. Maknanya kalau kita tak ukur apa-apa, kita dapat bacaan main scale dengan vernier scale sama dengan kosong. Kosong-kosong. Topik yang kita dah masuk selepas ni, soal tajuk ni, sekiranya berlaku error di mana bila awak rapatkan JAWS tadi atas bawah, kita tak dapat kosong. Sama ada kita dapat kurang ataupun lebih daripada tu. Macam mana? Jadi, boleh guna alat tu lagi, kita boleh still guna, tetapi kita kena buat penolakan zero error. Dan zero error pula kemungkinan positif, kemungkinan negatif. Kita kena correct reading dia lah, kita betulkan bacaan dia.
Okay, the zero error of instrument must be determined before. Jadi kita kena tentukan dahulu. Okay, sebelum membuat pengukuran. Tentukan dahulu. Oh, zero error dia sama dengan negatif 0.01 kubikal. So, apa kita buat reading, kita kena plus ataupun minus lah. Depend pada kehendak kita tengok cara nanti. Okay. Zero error is a non-zero reading. Okay, saya cakap tadi lah, non-zero maknanya masa kita rapatkan, kita sebelum buat pengukuran, dia tidak dapat bacaan kosong-kosong. So, non-zero reading shown by the instrument, what is not measured. Kita tak ukur apa-apa pun lagi, tapi dia tak dapat bacaan kosong-kosong. Bila tak dapat bacaan kosong, itu dipanggil situasi non-zero reading. To get correct reading, we need to subtract. Subtract pula. Sorry. Kita kena subtract, kita kena tolak zero reading tersebut. Okay, kita kena tolak. Okay. Bacaan yang sebenarnya adalah apabila kita dapat bacaan yang kita ukur dan tolakkan dengan zero error. Before using the vernier caliper, its jaw, okay, dia punya rahang tadi, need to be closed. Maksudnya kita kena rapatkan untuk dapatkan zero error. Kalau dapat kosong-kosong, alhamdulillah awak punya instrument in your good condition, tak ada worn ke, tak ada apa, so boleh gunakan biasa. In case kalau awak rapatkan tapi tak dapat bacaan zero error tu, tak dapat kosong-kosong tu, maknanya awak kena catat berapakah nilai zero error, dan zero error tadi kena ditolakkan dengan bacaan sebenar. Okay, kita tengok nantilah. Okay, if the vernier caliper did not have zero error, okay, yang ni situasi kalau tak ada zero error, ini in the perfect condition lah. Maksudnya contoh macam ni. Dia ada ukur apa-apa, dia bagi bacaan kosong main scale equal dengan kosong vernier scale. Okay, ini yang the perfect punya ni lah. Maknanya tak ada defect dan sebagainya. Okay, in case kita tengok positive error pula. Okay, ini berlaku ada dua case lah. Satu positive zero error and another one is a negative zero error. Kalau positive zero error, if the zero and the vernier scale is to right. Maknanya bila awak rapatkan jaws tadi, dah rapat contohnya, then the error is set the positive zero error. Maknanya bila dah rapat, tapi vernier scale masih teranjak ke sebelah kanan. Bila teranjak ke sebelah kanan, ia dipanggil positive zero error. Okay? Positive zero error, bila awak tengok awak rapatkan, tapi dia punya vernier scale ni bergerak ke arah kanan. The error is set a positive error and so the zero correction should be subtract from there. Maknanya awak dapat satu bacaan, awak kena tolakkan. Okay, saya ambil contoh mudah macam ni lah. Satu penimbang berat badan ni yang pakai jarum. Awak belum naik lagi, jarum tu dah tunjukkan 1 kilo. In case awak belum naik timbang yang pakai jarum tu, awak belum naik lagi, timbang tu dah tunjukkan 1 kilo. Bila awak naik atas timbang tersebut, bacaan dia tunjuk 60 kilogram. Bacaan sebenar awak berapa? Berat awak sebenar berapa? Someone buka mic. Jawab. 59. 59. Ya. So, sama lah dengan kes ni. Awak belum ukur apa-apa lagi, dia dah bagi bacaan dah. Okay. Dekat sini, bacaan macam mana ditentukan, kita cari sama juga prinsip dia. Maknanya, main scale berapa, vernier scale berapa, so kita nampak yang selari dekat sini. So, dia terlebih lah. Belum buat apa-apa lagi pengiraan, dia dah terlebih 0.04. So, bila dapat bacaan sebenarnya 15 cm, kita kena tolakkan dengan 0.04 tadi itu. Barulah itu bacaan sebenar. Okay, sama dengan si timbang tadi lah. Awak naik dan 60. Sebenarnya berat aku kurang daripada ni. Kena tolak dengan 1 kilo yang jarum tadi dah lari. Timbang tu still boleh guna. Cuma kena macam tadi lah saya cakap. Kena pertimbangkan dengan error tadi tu. Okay. Ini kiraan sebenar dia macam ni. Consider the vernier scale 4. Okay.
4. Maknanya ada 4 gap kat sini. 1, 2, 3, 4. Okay, yang sama 4 ni. So ini adalah 4. Kalikan dengan jarak antara senggat ni adalah jarak dia adalah 0.01 cm. So 4 kali. Okay, ini untuk positive zero error kena kali ya. Kalau untuk negatif kena tolak. Okay, kita tengok. So untuk mengira zero error, considering binary scale division kalikan dengan least count. So 4 senggat ni, 4 palang ni kalikan dengan 0.1. So dapatlah positif dia ialah 0.04. So next pengiraan gunakan instrumen ni, katakan 15 tolakkan dengan 0.04. Okay, itulah bacaan sebenarnya. Okay, untuk negative zero error pula, bila kita rapatkan JAWS tadi, binary scale ni beranjak ke sebelah kanan. Saya ambil contoh penimbang sekali lagi. Awak belum naik lagi atas penimbang, jarum dia telah bergerak ke belakang, kurang 1 kilo. Kalau awak timbang berat badan awak 55, itu bukan bacaan sebenar sebab jarum dia dah starting pun dah belakang. So kena tambah lagi berapa? 1 kilo. Sebenarnya berat awak dah 56 kilogram. Okay. If the zero on the binary scale is to the left, maknanya gerak ke arah kanan pada main scale, then the error is set a negative. So yang kedua ni ialah negative zero error lah. Okay, and so the zero correction should be added. Okay, maknanya kita kena tambah sebab kita dah kurang kat situ tadi tu from the reading. Tapi cara pengiraan dia macam ni Okay, itu untuk timbang. Okay, kita tengok untuk skala ni pula. Awak tengok macam ni, tengok. Okay, macam biasalah. Kita ambil, bila kita rapatkan, kita terus ambil pada bahagian bawah ni. Kita ambil pada bahagian bawah, kita tengok binary scale. Yang selari dia bukan 2 tengok. So kita jumpa kat sini. Okay, ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, bukan 0.08. Okay, tengok. 8. Consider binary scale division adalah 8. Perbezaan ni adalah total division. Total division adalah pembahagian ada berapa? Ada 10. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Total ni adalah 10. Tolak dengan binary scale tadi. 8. So dapat 2. Okay. Beza yang tadi tu kita terus direct kali je. Tapi yang ni kalau tengok kita ambil total division 10 tolak dengan palang yang sama iaitu 8, kita dapat 2. Dan zero error diukur perbezaan iaitu 2 kalikan least count. Okay, dapatlah negatif 0.02. Bukan negatif 0.08. Ia 0.02 saja. Okay. Ini berbeza dengan positive zero error. So hati-hati dalam berjumpa dengan negatif zero error. Okay, sebagai contoh, contoh 15, okay, positive zero error. Find the zero error. Okay, yang pertama sekali kita cari zero error. Okay, kita tengok ini berganjak ke belah mana? Berganjak ke belah kanan. Bila ganjak kanan, dia dipanggil positif lah. Bila positif, kita kena tolak. Okay, sebelum tolak, kita buat bacaan dulu. So kat sini, ini adalah contoh bila binary scale telah dirapatkan JAWS dia. Kita dapat sini terdapat bacaan 3 sini. So dapat dia negatif 0.03 cm. Okay. Negatif pula campur. Positif zero error. Okay. Positif zero error, positif 0.03. Okay, negatif. Bila kita nampak, kita dapati bahawa binary scale beragak ke arah kanan. Bila bergerak ke arah kanan, kita tengok senggat yang sama adalah pada angka 8. So ada 10 tu tolak dengan 8, dapat different dia dapat sama dengan 2. Dia adalah different. So different tadi dikalikan dengan skala tadi 0.01, so dapat berapa? Negatif
2, 0.02. Okey, sentimeter. View, hati-hati dengan ni, kiri kanan dan sebagainya. Kalau negatif, negatif, positif, positif. Kalau positif kena kali, negatif kena tolak. Okey, di situ. Okey, exercise 3. Okey. Sekarang ni awak tentukan zero error dulu. Dia tak beritahu positif ke negatif. So ini bergerak ke arah mana? Ke arah kiri, dia adalah positif atau negatif. Dapatkan berapa? Kemudian kita ukur bacaan dia. Okay, kosong ni pada paras 3.1 dan 3.2. So dapatlah 3.1. Berapa ni? Campur dengan berapa? Yang sama dengan dia. Okay, yang sama dengan kat sini. Ini 0.03. 0.03. So saya tunjuk yang ni dah. Jadi 3.1 cm. Okay, kemudian yang ni berapa? Bacaan sebenar dia adalah obtain, tolak ataupun campur dengan ni lah, zero error. So dapat berapa? Jawapan semua dah ada. So ini exercise 3. Okay, ada satu soalan kerja. Okay, itu saja yang micrometer ni kita akan masuk hari esok lah. Okay. Down to attendance 35 seorang. Sekejap. Ada sebarang soalan tak nak tanya? Okey, silakan. Siapa yang cakap tu? Silakan diri kejap. Siapa? Bersedia nanti buka kamera Okey, siapa cakap ni? Saya nak tanya, notok tadi ni nak ambil kat mana? Apa benda? Nota tu dalam buku tu lah. Yang saya suruh beli tu. Pakai Shopee link tu. Oh, dekat dalam buku tu ada nota sekali lah. Kalau Shopee yang sebagi sold out lah. Awak kena tunggu. Sebab apa dia akan restock. Benda tu sisi berjual lagi. Ataupun kalau siapa yang berhampiran kat Politeknik boleh datang jumpa saya atau jumpa persyaratan, boleh beli direct lah. Tak kisah. Nota tu yang saya ngajar ni semua ada dalam buku tu. Termasuk latihan-latihan tu semua. Okey, Dayah, boleh Okey, terima kasih. Okey, bersama Amirul dia kenapa? Sekali lagi. Kita ada jual kat kedai buku ke tu? Tak ada. Buku ni tak ada jual. Dia limited edition jual dekat Politeknik dengan dalam Shopee link saja. Tak ada jual kat buku. Benda ni tak distribute. Okey, baik. Lagi? Silakan lagi. Ada nak tanya? Tak ada apa nak tanya? Kalau tak ada apa-apa tanya, insyaAllah kita akan jumpa esok pada pukul 10. Saya mungkin kat rumah kot. Okay, saya cubalah dapatkan line terbaik. Kita akan sambung, kita akan habiskan topik 1 ni. Okay, dan kita akan masuk topik 2 itu esok. Soalan latihan ni, awak download, awak boleh tengok. Kemudian awak hantar balik. Saya beri tempoh sampai hari Sabtu. Okay. Okay, sampai Sabtu. Tak ni lah. Jangan ni lah. Okay, soalan pun mudah je. Sebagai ni lah. Kalau awak tak ada buku, awak kena buat latihan lah. Okay. Video ni saya akan nanti ke YouTube dan saya akan bagi link dalam Sintos nanti. Saya akan beritahu dah sama masuk dalam Sintos, saya akan beritahu. Okey, saya mohon semua tolong buka kamera. Jadi yang tertudung apa ke, saya nak ambil gambar sebagai record bukti. Mana yang ada kat sini je lah. Okey, silakan cepat sikit. Saya sediakan tempat duduk. Okey, sudah duduk kat tempat masing-masing. Okey, ambil gambar, onkan kamera. Okey, sudah. Okey, saya share kan. Okey, duduk diam-diam. Sekejap, saya nak panggil Adin. Din, mana Din? Ada, Ustaz. Din,
Din, kenapa awak punya ni tulis Jabatan Perdagangan lah? Awak nampak tak saya Apa tu? tunjuk dekat skrin? Awak tengok dekat skrin, saya sentuh nama awak, dia tulis itu Jabatan Perdagangan. Apa pasal ni? Yang lain semua Jabatan Mekanikal, yang ni Jabatan Perdagangan. Nampak? Okey, tak apa. Okey, tak apa. Okey, mana lagi? Okey. Besok tu ready pakai kemas-kemas, kita ambil gambar. Okey, mana lagi? Okey, ready. Ini je ke? Okey, lagi-lagi penuhkan. Penuhkan tempat duduk. 8 kosong lagi. Okey, lagi. Ada lagi tak? Tak. Okey, paling ada. Okey, kalau tak ada, okey, ready semua senyum, tengok kamera, pandang. Pandang kamera, ready. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa pada hari esok pukul 10 pagi. Saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cantik. Kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Salam. Saya. Terima kasih. Thank you, sir. Terima kasih, Sir.